Masing-masing yang kita akan bincangkan bersama dua tetamu yang sudah pun berada di studio. Assalamualaikum Datuk. Kita akan selamat datang kepada Datuk Muhammad Arif Abdul Rahman sebagai Ketua Sosial Kementerian Pertanian dan Industri Petani, dan juga Datuk Dr. Syarif Harun, Ketua Pengarah Mali. Baik, terima kasih kerana sudi bersama-sama pagi ini. Baik Datuk, MAHA adalah anjuran ataupun program yang sering dilakukan 2 tahunan program 2 tahunan yang mana ini mengenengahkan terutama sekali dalam bidang pertanian ini. Mungkin kita dan juga ramai penonton di luar sana nak tahu apa agaknya kelebihan ataupun untuk kali ini penganjuran MAHA di 14 kali ini, apa agaknya pengisiannya. Silakan Dok. Terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada SPM Bersama Malaysia yang jemput kami untuk mewakili kementerian menjelaskan untuk program MAHA pada tahun ini lah. Jadi MAHA ini datang sekali lagi lah. Ini ialah anjuran kita yang ke-8. MAHA ni memang kita buat setiap 2 tahun. Jadi cuma hari peladang ternak dan nelayan memang kita buat every year. Tapi bila adanya MAHA, kita akan gabungkan untuk jadi format lah. Jadi tahun ni memang kita akan mula pada 20 bulan hingga 30 bulan. Pengisian ni saya ingat memang dia berubah-ubah lah setiap tahun. Bagaimana kita nak menarik tetamu-tetamu kita dari luar negara, rakyat Malaysia, tuan-tuan tu, kakak-kakak dekat luar-luar tu daripada negeri lain datang ke MAHA. Jadi 20 dan 21 bulan kita ada trade day di mana kita menemukan semua pelajar-pelajar kita tu dengan dia punya kemungkinan ada future punya untuk untuk business matching tu lah. Jadi kita bukan hanya menjemput peniaga kita daripada luar, daripada negara, tapi kita juga menjemput daripada negara luar untuk datang. Dan tahun ni saya rasa tak lebih daripada lebih kurang dalam 20 buah negara luar yang menjemput untuk sama-sama menjayakan. Jadi itu 20 dalam 1 bulan. 22 tu barulah sampai 30 bulan tu baru kita jemput untuk pamit. Ada 22 tu memang ada perhatian oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri kita pagi. Kemudian penutup tu 30 bulan oleh Yang Maha Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Jadi saya rasa tahun ni pengisian ni memang besarlah. Fokus kita pada 8 kluster, termasuk dengan melibatkan melibatkan agro makanan, kita ada agri style lah, kita ada macam kita ada, saya mention tadi, kita ada agri trade, dan begitu juga kita ada menekankan tahun ni sama dengan tema kita, iaitu menekankan inovasi. Kita buat magic yang kita buat sama-sama dengan Mandi baru-baru ni. Itu masuk dalam 8 kluster itu. Dan katanya kita nak pergi juga kepada persediaan orang muda khususnya. Bagaimana agaknya mereka melihat bidang pertanian ini setelah penganjuran MAHA kali ke-8 ni? Adakah penglibatan kaum belia ini lebih tinggi berbanding sebelum-sebelumnya? Penekanan kita, salah satu daripada transformasi pertanian ni, memang kita akan beri penekanan kepada orang muda. Kita sekarang ni telah menubuhkan sampai ke kementerian, kita ada satu bahagian unit yang entrepreneur muda. Memang penekanan kita memang menjurus bagaimana melibatkan orang-orang muda ni berminat kepada bidang pertanian. Dulu kalau kita lihat, kalau kita kata pertanian ni memang orang baik-baik kita je lah. Nampak tak begitu popular lah bidang pertanian ni. Mungkin kali ni macam mana Datuk bilang? Kali ini siap lebih kerana kita menekan kepada inovasi dalam pertanian. Kita melihat banyak teknologi akan digunakan dan kita faham sangat kalau katakan orang muda ni dia akan melihat, inginkan pertanian yang lebih
bukan kita boleh bertukar tangan lah dalam konteks itu. Sebenarnya menggunakan teknologi, tetapi efisien lah, maknanya mereka melihat hasil biasanya hasilnya tinggi tetapi inputnya rendah, jadi efisien. So seperti dikatakan oleh Datuk itu tadi, kerajaan atau dan juga kementerian memang memberi penekanan kepada belia lah dalam konteks ini untuk terlibat dalam pertanian. Dan kita melihat Datuk kita melihat banyak peningkatan lah dari segi penyertaan minat itu ramai. Setiap kali kita memanggil taklimat dan sebagainya, beratus-ratus anak muda datang. Sekurang-kurangnya mereka mendengar untuk pertama kali, kemudian baru boleh kita teruskan lah. Dan alhamdulillah sampai sekarang rasanya ramai yang dah betul-betul mencebur dalam bidang pertanian. Itu satu gambaran yang positif kan? Dan kita mengembangkan lagi. Tidak semestinya bidang tertentu saja belia akan terlibat. Tapi dengan adanya inovasi dilakukan ini, ia menarik minat mereka untuk turut sama. Dia bidang untuk orang muda ni, mencebur di bidang pertanian ni luas. Ada peternakan, ada tanaman, memang peringkat-peringkat aquaculture semua ada. Cuma sekarang ni ialah bagaimana mereka memilih bidang yang untuk mereka tu, dan kita juga membantu mereka, membantu mereka untuk mendapatkan bantuan-bantuan daripada Eurobank dan juga daripada supporter. Jadi setakat ni memang perlibatan mereka, sambutan mereka buat banyak. Itu juga sekarang ni bukan anak muda dia, selebriti pun banyak sekarang. Itu satu benda yang positif sekarang sekarang ni tengok pertanian tu bukannya sekadar kecil-kecilan, kita buat lebih kepada komersial kan. Baik, katanya tema kali ni agroteknologi pemasa transformasi. Kenapa agaknya tema ini dipilih tu? Tema ni dipilih oleh kerana memang menjadi trend sekarang bahawa inovasi itu diberi penekanan, bukan saja dalam pertanian. Keseluruhan di negara pun yang dan menteri pun menekan kepada pentingnya inovasi untuk kita lebih berjaya lah dalam industri apa begitu dalam pertanian. Dan selari dengan penekanan ini, kita memilih inovasi menjadi agroteknologi menjadi semakin pada transformasi pertanian lah dalam konteks ini. Jadi mungkin dia dapat memberi gambaran yang luas pada bukan yang jumut semata bila sebut dia pertanian tangan sekutu. Buat cara kecil-kecilan. Datuk boleh saya explain sikit tentang yang kita buat magic. Okey, magic ni kita buat magic ni sebenarnya ialah Malaysian Agriculture Innovation Challenge. So short form dia magic lah, MAGIC. Dan baru-baru ni juga kita buat penelitian tapi diurus oleh Madin juga Persatuan Saintis Malaysia MAS. Kita mendapat penyertaan lebih kurang dalam 200 inovasi. Dan ini pertama kali kita adakan pada 6 hingga 8 November baru ni lah, sebagai sebahagian daripada program MAHA sebenarnya. Dan kita melihat begitu banyak sekali inovasi, bukan saja di kalangan penyelidik dan juga kalangan universiti, tetapi juga atau ubi punya ramai. Budak-budak sekolah pun ramai yang masuk, dan kita lihat mereka juga mempunyai inisiatif dan juga mempunyai kesedaran terhadap penting inovasi. Dan ini pada pendapat kami sangat menggalakkan lah. Dan kita lihat budak-budak sekolah berumur 12 tahun ke bawah, dan mereka boleh sebenarnya menceritakan kepada kita mikroorganisme itu apa. Saya ingat ini satu petanda yang positif untuk negara. Dan perkara ini memang kerja juga memberikan tekanan supaya pendidikan inklusif ni diberilah. Sebab itu dalam tahun hadapan Kementerian Datuk akan mencatatkan supaya co-curriculum pertanian itu diperbiankan lagi. Dengan secara ringkas mungkin kita beri ruang kepada Datuk untuk memberi ataupun mewawarkan sekali lagi dengan harapan Datuk mengenai mahari 14 Saya memang berharaplah semua rakyat Malaysia di luar sana datang kemudian cuti sekolah untuk datang membawa anak-anak mereka melihat bagaimana pengisian MAHA tahun ini. Memang saya bincang tadi, memang kalau setakat satu hari memang kita tak habis. Kita kena ada laman horticulture, ada laman perikanan, laman jentera kan. Macam kita ada juga macam kita ada popular dish ni, makanan-makanan daripada yang negeri, semua ada. Jadi rugilah. Jadi kalau
orang Melaka hari-hari makan asam pedas, dia nak makan pula apa ni masak rasa sawak. Apa kata datang dia kita? Jadi memang pengisian tu memang ada. Itu juga macam tahun ni saya panggilkan daripada apa ni perikanan, dia bawa ikan tuna yang paling besar. Baik, itu antara pengisian menarik. Jadi kalau kita semua nak tahu bagaimana, kena datanglah pada 20 hingga 30 ini di Balik Sedang. Pengisian pastinya tidak akan mengecewakan anda, ya tak? Kita boleh juga downloadnya. Download daripada mobile app Maha 24. Ya, itu dia yang boleh kita, kalau ada yang dapat pemahaman lanjut. Dan selepas ini kita akan berlaluan kepada semasa 9. Dan selepas kembali nanti kita akan bincangkan satu lagi topik yang menarik dalam bicara syariah. Jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Malaysia.